وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sama kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para aulia, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati lagi saya muliakan Tuan Polisi, Jatuh Kasar Surau, tuan-tuan, perempuan, seluruh hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Suara clear insya-Allah, mudah-mudahan. Setelah mana berbincang dengan AJK, mereka minta untuk saya baca kitab fiqh, maka saya pilihlah kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan masalah yang kusut. Alhamdulillah dia khabarkan kitab ini pernah dibaca di surah An-Nur sebelum ini, tetapi tidak habislah. Kerana mungkin Ustaz sebut berpindah ataupun sebagainya, saya tidak pasti. Tapi ala kulli hal malam ni insya-Allah dengan izin Allah kita niat kita start baca dan mudah-mudahan sampai khatamlah. Kitab ni ada 3 penggal, 3 jilid. Jadi kita mulakan dahulu insya-Allah pada malam ni. Kitab ni disusun oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, orang Johor, tapi mengaji juga di Kedah. Clear, alhamdulillah. Kemudian kitab ini ditulis pada tahun 1982. Saya pun tak lahir lagi. Kitab ni banyak dirujuk daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dan juga kitab Al-Baijuri. Baijuri ni. Dan juga kitab Bujarimi Al-Iqna'. Ini masya-Allah lah, seorang yang faqih. Okey tuan-tuan, jadi saya tak panjangkan kalam lah. Terus saya akan mulakan mukadimah pada malam ni. Malam yang penuh berkat mudah-mudahan insya-Allah. Kita mengaji fiqh ni kata Imam Syafi'i, al-fiqhu lil adyan wa tibbu lil abdan. Mengaji fiqh ni untuk agama kita, khususnya agama dalam jiwa kita ni tuan-tuan. Biar ada agama, hidup agama dalam jiwa kita. Sebab tu mengaji fiqh, nak bagi betul dengan syariat. Kemudian kita mengaji perubatan-perubatan tersebut, ambil ubat-ubat semua tu untuk badan kita ni. Tapi fiqh ni untuk agama kita. Bismillah. Dan sekurang-kurangnya kita dapat ceritakan balik tegur apa yang patut kepada keluarga kita, sanak saudara kita yang terdekat berkenaan dengan hukum-hukum insya-Allah. Kita tengok dulu mukadimah insya-Allah pada malam ni.
Kita baca yang ada kitab tu muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muliakan menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kerana bersempena atau mengikut jejak kitabullah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah di dalam kitabnya. Kecuali surah Taubah lah tidak dimulakan dengan Bismillah. Kerana kita sedia maklum bahawasanya ayat surah tersebut diturunkan kerana ketika itu Allah sedang marah kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan beramal dengan hadis Nabi SAW bagaimana sabdanya, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa pengarang akan terangkan kepada kita ni? Apa maksud perkara yang tidak digemari? Maksudnya perkara yang digalakkan oleh syarak. Kalau perkara tersebut syarak suruh mula tapi kita tak mula dengan bismillah, maka ketika itu akan berlaku apa tu? Akan jadi kuranglah keberkatannya. Sama ada kurang berkat pada hartanya, kurang berkat pada hidupnya, kurang berkat pada kerjanya, kurang berkat pada amalannya, maka semua boleh masuk. Ada riwayat abtar, ada riwayat abtar, akhta, ajzam. Itu semua membawa masuk kurang berkat. Jadi mula dengan bismillah ni, mudah-mudahan keberkatan tersebut kena pada kita dan juga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari itu ialah perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak. Nampak? Syarak suruh kita buat, syarak galakkan kita buat. Maka mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak haram pada zatnya, maka pengarang akan syarahkan pula apa benda yang haram kalau kita sebut bismillah. Ayat Quran tapi sebut jadi haram. Tidak makruh pada zatnya, maka pengarang akan syarahkan. Bukan zikir tulin, dalam bahasa dipanggil apa? Zikrul mahdun, semata-mata zikir. Maka tak disunatkan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ni semua pengarang akan ceritakan huraikan satu persatu. Dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Maka tengok sekarang nak syarah ni. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti mana zina, na'udzubillahi min zalik. Seseorang nak zina, dia bismillah dulu, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi zina ni kalau berlaku na'udzubillah lah, dia tercabut iman daripada seorang tersebut. Seakan-akan dia kena mula balik. Cahaya iman tersebut tercabut. Sebab tu kecil-kecil lagi kita suruh tahnik. Tahnik pula di antara para ulama sebutkan baca inna anzalna sebanyak 7 kali. InsyaAllah akan selamat daripada anak zina. Sama ada masa tahnik di mulut tu, ataupun lepas tu nak baca letakkan tangan di bubun 100 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kuat lagi kata para ulama. Maksudnya bahagilah. Kalau mampu direct itu boleh buat lah. Kalau tidak mampu maka bahagi. Lepas main fardu 20 sehari tu dapat 100 contohnya. Maka insya-Allah akan jadi kuat lagi tu. Itu di antara benteng-benteng mengelakkan daripada zina tentang tahnik di awal lagi. Jadi haram kalau seseorang nak buat benda-benda maksiat, nak mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Haram hukum dia. Nak tengok benda-benda yang haram, dia bismillah dulu, haram hukum dia. Haram dimulakan dengan bismillah. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada terlibat dengan benda-benda yang haram. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain, kita panggil apa? Haram tu bukan pada zatnya, tapi haram tu sebabkan perkara tu mendatang. Terjadi haram selepas daripada itu. Apa hukum dia? Seperti mengambil wudu dengan air yang dirampas. Musafir tidak ada air, dia rampas air orang untuk nak berwudu. Hukum dia sah sembahyang tersebut, tapi perbuatan merampas tersebut haram. Contohnya lagi, pergi haji dengan duit riba, dengan duit haram,
haji itu sah. Perbuatan ambil benda yang haram tu yang tak boleh. Maka keadaan macam ni sunat tak kita baca? Maka kata pengarang, sunat juga dimulakan dengan bismillah. Kenapa? Walaupun perbuatan itu haram, tapi perbuatan itu bukan haram pada zatnya. Haram aridi dia panggil, disebabkan perkara yang mendatang. Maka itu sunat juga kita baca bismillah. Yang tak boleh haram pada zatnya tu, zina, mencuri, tengok benda-benda haram, tak boleh baca bismillah. Kerana haram itu dengan sebab yang lain, iaitu merampas, ataupun ambil pergi haji, pergi umrah dengan harta yang haram, na'udzubillahi min dzalik. Maka sunat juga baca bismillah. Dan perkara yang makruh pada zatnya, jangan baca bismillah. Seperti mana makan bawang putih mentah. Bawang putih ni jadi makruh bila kalau kata dia mentah. Itu bawang putih. Sebagian kata termasuk sekali bawang merah kalau dia mentah. Kalau dia goreng jadi makruh tak? Kalau goreng sudah masuk dalam masakan, makan tak jadi makruh. Kalau tak goreng tu jadi makruh. Kerana apa? Bau tu masih lagi kuat. Tapi ada juga sebahagian para ulama yang saya mengaji dalam kitab Umdatus Salik, ada juga pandangan syaz lah, terpencil, mengatakan bahawasanya yang goreng pun makruh. Sudah. Lagu tu seakan-akan kita mengharamkanlah benda yang halal. Jadi para ulama sebut yang makruh apa tu? Makruhnya ialah bawang putih yang mentah. Ada juga yang sebut bawang merah. Tapi tak kuat lah bawang putih ni, kuat lagi bau dia. Ketika mana nak makan bawang putih yang mentah tu, bismillahirrahmanirrahim. Boleh makan ke tu? Saya pernah tengok lah orang Arab lah, dia makan bawang mentah putih. Kerana katanya untuk kuatkan badan. Hukumnya kalau mula dengan bismillah makruh, syarak tak suka. Kerana apa? Benda-benda sebut kalau makan dia bau, mulut bau, maka tak suka. Makruh dimulakan dengan bismillah. Apa maksud makruh? Makruh ni perkara yang dibenci oleh syarak. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil uduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari dalam bejana yang berkarat. Kita tengok nanti perbahasan air musyammas. Air yang dijemur di bawah cahaya matahari, yang bekas tu boleh berkarat. Hukum dia makruh juga. Tapi makruh disebabkan apa? Makruh disebabkan cahaya matahari yang jemur. Jadi hukumnya makruh kita mulakan dengan bismillah. Nanti akan datang perbahasan dia. Kerana makruhnya dengan sebab yang lain, iaitu air panas. Jadi sunat juga kita baca bismillah. Nanti perbahasannya boleh guna aku tak? Boleh guna tapi makruh. Baca bismillah boleh tak? Boleh tapi makruh. Demikian juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir tulen. Itu dalam bahasa Arab dipanggil apa? Zikrun mahdun. Semata-mata zikir. Maka pengarang ni terjemahkan zikrun mahdun ni apa? Dengan zikir yang tulen. Dengan apa? Seperti membaca la ilaha illallah. Baik, tak dituntut. Benda tu tak tuntut suruh baca kita bismillah. Afdali zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Hukum dia apa tu? Hukum dia tak perlu nak mula dengan bismillah. Hukum dia makruh. Kenapa apa? La ilaha illallah itu maksudnya semata-mata zikir. Terus dia baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau subhanallah. Ataupun nak bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang hak cakap ni pun jadi macam tu juga. Sedangkan assalamualaikum ni dia terus saja dia termasuk zikir. Jadi sebab tu assalam qabla al-kalam. Salam itu lebih utama lagi daripada kita bercakap. Bagi cakap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tapi jadi macam mana? Hukum dia tu hukumnya makruh. Maksudnya tak dituntut. Terus dia baca. Jadi apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ulama diiktibarlah bismillahirrahmanirrahim. Dia nak mulakanlah assalamualaikum warahmatullahi, dia nak bagi salam yang lain, salam pula. Jadi dua benda yang berbeza. Ada yang iktibar macam tu. Atau seumpamanya lah nak zikir tak perlu baca dengan bismillah. Kenapa? Itu termasuk kita dalam zikrullah lah. Maka tak dituntut kita baca bismillah. Adapun zikir yang tidak tulen seperti membaca Al-Quranul Karim, maka disunat membaca bismillah.
Quran ni dipanggil zikir yang tidak tulen. Asing pula. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tu panggil zikir yang tulen. Mahdun, zikrun mahdun. Maka yang ni tak disunatkan baca bismillah, sedangkan Quran sunat kita baca bismillah. Baik, perbahasan para ulama kalau tentang suratul Bara'ah, surah Taubah, nak baca bismillah ataupun tidak? Ikhlas sikit, ha? Surah At-Taubah, permulaan surah At-Taubah nak baca bismillah ataupun tidak? Maka bagi Imam Ibn Hajar, kalau mula-mula dengan bismillah maka hukumnya haram. Tapi bagi Imam Ramli, mula-mula bismillah hukumnya makruh. Bagaimana pula Ustaz kalau tengah-tengah surah Taubah kita baca bismillah, tengah-tengah tu baca bismillah? Kata Imam Ibn Hajar hukumnya makruh. Imam Ramli mengatakan apa dia? Sunat. Jadi maksudnya permulaan surah Bara'ah, surah Taubah tak boleh baca apa? Tak boleh baca bismillah. Karena Imam Ibn Hajar kata haram. Maka tak dituntut kita baca. Kan? Jadi kita pada dalam bab ini banyak ulama yang pilih pandangan Imam Ibn Hajar, mula baca surah At-Taubah dengan bismillah haram. Tengah-tengah ayat kalau baca surah At-Taubah, tengah-tengah surah Taubah baca bismillah, maka hukumnya makruh. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak. Dimulakan dengan yang lain daripada bismillah, seperti khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kalau kita dengar orang ni bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ni nak kena betulkan lagi lah. Maksudnya dia tak tahu lagi tu. Tapi taklah jadi haram, tak jadi sah, tak jadi batal pula khutbah tadi tu. Dia hanya apa? Tak dituntut. Pegang tongkat tu, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaih. Lama dah tak khutbah ni. Kan? Khutbah raya. Khutbah raya kita mula dengan apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kenapa? Kita nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala di celah-celah manusia yang sedang berseronok ketika itu. Khutbah sembahyang istisqa, kita mulakan dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena ketika itu kita nak minta hujan. Hujan tak turun disebabkan dosa manusia. Maka khutbah-khutbah macam tu tak disunatkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Terus sahaja alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, astaghfirullah ke. Ikut pada keadaan itu tersebut. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang dinilainya pada syarak itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu. Yang lain pada tak sebut tadi tu, sunat kita baca bismillah. Seperti hendak makan, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana hendak minum, bismillah. Hendak baring, bismillah. Hendak tidur, bismillah. Hendak berjalan, bismillah. Hendak menulis, bismillah. Hendak mengaji, bismillah. Nak buka majlis online ni, bismillah. Hendak bersetubuh dan sebagainya, bismillah. Sehingga dikatakan bahawasanya seorang suami isteri, sepasang suami isteri, kalau bersama lalu tidak menyebut nama Allah, maka kalau takdir anak tersebut lahir hasil daripada perbuatan yang tidak menyebut nama Allah, maka anak tersebut akan jadi sesuatu yang tidak baik untuk ibu ayahnya. Na'udzubillahi min zalik. Yang bukan dipandang rendah atau hina, seperti mana hendak berludah, bismillahirrahmanirrahim, maka tak payah baca bismillah. Hendak kentut, hendak berak atau sebagainya, ini beliau ni orang Johor tapi mengaji dekat Kedah. Maka bahasa-bahasa tu masya-Allah lah. Kalau orang ni dengar apa ni nampak macam kasar ni, tulislah buang najis besar ke. Tapi tak ada masalah. Ini fiqh ni dia tak perlu malu. Cerita dengan apa? Cerita benda-benda yang sepatutnya. Okey nah? Bismillah. Tu Rehan buat lagu tu. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Rehan buat lagu supaya apa? Kita jangan leka dengan sebut nama bismillahirrahmanirrahim.
banyak kisah-kisah yang berkat. Sebut Bismillahirrahmanirrahim ni berkat. Jadi saya tak panjangkan lah. Itu dalam perbahasan yang lain. Saya nak tumpu fiqh je. Baik, yang ada kitab tengok muka surat 6. Nanti insyaAllah yang baru ikut, pakat-pakat beli insyaAllah kitab ni. Pentinglah kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk seterusnya bahagian-bahagian taharah, bersuci dan juga hukumnya. Saya tak bincang dah fiqh ni, perkembangan mazhab saya tak bincang dah. Saya tak bincang dah tentang apa tu, mabadi ilmu fiqh ni apa dia. Itu boleh tengok yang lain lah. Mabadi apa, prinsip-prinsip ilmu fiqh. Saya tak bincang yang tu. Jadi kita akan terus sahaja tengok perkara-perkara berkaitan dengan kitab ni lah. Nak bincang tu takut jadi panjang pula. Ala kulli hal penting juga yang tu. Tapi tak apa, kita baca terus kitab nah, insya-Allah. Tu boleh baca sendiri dah. Sekarang tak masukkan dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci dan juga hukumnya. Dimulakan dengan taharah. Kenapa taharah ni paling penting? Sebab tu kitab-kitab fiqh mula dengan taharah, bersuci, akhir dengan al-itqu, pembebasan daripada api neraka. Supaya apa? Taharah ni dia ada banyak jenis. Sucikan badan zahir. Ini kita nak bincang ni. Sucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, sucikan jiwa hati ini selain daripada Allah saja. Allah je lah hati. Ini peringkat paling tinggi untuk para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi apabila hati kita dah bersih, maka layaklah kita nak bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbin salim, hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah bersuci, iaitu taharah itu dalam percakapan hari-hari, iaitu pada lughah, pada bahasa. Kita panggil maksud dia pada ni, maknanya membersihkan diri. Atau benda-benda daripada kekotoran. Bersihkan badan. Ataupun sama ada benda-benda daripada benda yang kotor, daki ke sebagainya, kita bersihkan diri. Sama ada najis ataupun tidak. Sama ada najis ataupun tidak, maka kena bersihkan diri. Baik, contohnya yang bukan najis apa? Air ludah. Orang tu dia nak ludah, tiba-tiba kena kat kita, kena dekat baju kita ni. Kena cuci tak? Cuci. Tapi tak jadi najis tak? Tak jadi najis kalau keluar daripada mulut. Kalau air liur basi keluar daripada ma'idah, perut yang dalam ni, lalu tidur tu meleleh. Meleleh keluar daripada perut dalam, maka tu jadi najis. Tapi kalau kata air liur daripada mulut ni, tak jadi najis. Dan terkecuali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau kata ludah, atau keluar najis sekalipun, ada kencing sekalipun, ingat ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kullu fadlatin nabiyyi tahirun. Setiap apa yang keluar daripada tubuh baginda Nabi SAW, tak kira dah peluh ke, tak kira dah air kencing ke, najis ke, semuanya suci. Lepas tu para sahabat berebut kalau Nabi SAW ludah. Berebut nak ambil air darah Nabi SAW. Darah Nabi SAW berebut nak ambil. Hatta bahkan Allahumma salli, kalau air kencing mereka nak ambil, pemakan tetap nak ambil. Kerana apa? Para sahabat mengetahui daripada tubuh Nabi kita SAW itu suci. Tuan-tuan, jangan jadi macam munafik nah. Biar betul minum darah, biar betul minum ludah Nabi. Jangan. Itu perangai orang munafik. Jadi kalau kata ludah kena pada baju, maka cuci, basuh. Itu namanya taharah, kita bersihkan. Hingus, leleh, cuci hingus tu. Itu segi bahasalah, kita cuci saja. Dan lain-lain, kahak. Kahak ni tak najis, tapi dia menjijikkan. Guru kami Syekh Yusri hafizahullah ta'ala wara'ah duduk mengaji, bila bagi kaedah apa? Kullu ya' mustakhdar. Setiap benda yang kita tengok, ya. Tu. Saya ingat orang Kedahnya bunyi. Rupanya orang Arab pun sebut agak kullu ya'. Tu ya' tu kena berkoma sikit lah. Mustakhdar. Ya. Itu bendanya, kaedahnya setiap benda tu menjijikkan. Jadi pada bahasa benda tu kena cuci lah. Itu segi bahasa nah. Dan maknanya pada syarak, taharah tu, iaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas. Hadas ni benda yang
kita iktibar sahaja ada di badan. Benda ni tak nampak. Seseorang yang melepaskan angin, kentut, tak nampak hadas ni badan ni. Tapi kita iktibar benda tersebut ada di badan dan ia menghalang perkara tersebut daripada kita beribadah. Itu dipanggil hadas. Satu. Jadi dari syarak apa? Menghilangkan benda yang menghalang ibadah, sama ada hadas atau najis. Najis ni apa? Benda yang kita nampak. Hadas benda yang tak nampak. Itu beza dia. Dan najis ni pula yang keluar daripada dua jalan bagi manusia. Itu namanya najis. Yang keluar daripada hidung, hingus, kahak. Itu dia panggil apa? Benda-benda yang menjijikkan. Kecuali air mani saja, walaupun keluar daripada jalan depan tetapi tidak najis. Itu segi bahasa dia, hilang hadas ataupun menghilangkan najis. Yang kedua-dua ini menghalang sahnya ibadah kita. Kemudian dan menghilangkan halangan memakan suatu benda dengan sebab kena najis. Jadi itu panggil taharah pada sudut syarak. Bersihkan yang hadas, hilangkan najis, hilangkan sesuatu disebabkan makan benda yang bernajis. Para ulama bincang. Contohnya kalau seseorang itu minum. Tuan-tuan? Minum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan daging babi. Maka adakah nak kena kumur dengan air tanah? Dalam kitab Kashful Lisan ada disebutkan bahawasanya kalau sekiranya seseorang sebut makan daging babi tersebut, jadi bincangkan adakah kita nak kena kumur-kumur dengan air tanah pula ke macam mana? Masuk sampai dalam tu kan? Sedangkan benda tu makan najis juga. Maka para ulama ada bincangkan perkara demikian. Dan tengok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan seperti mana adakah dia wajib basuh mulut dia ataupun dubur dia dengan air tanah. Itu kalau makan najis lah, na'udzubillah. Maka para ulama mengatakan bahawasanya wajib ia basuh mulutnya dengan 7 kali. Itu kalau kata makan najis mughalazah. Na'udzubillah. Moga-moga Allah pelihara kita ni. Salah satunya daripada air tanah. Manakala duburnya pula kena basuh dengan apa tu? Kena basuh dengan air najis seperti mana basuhan najis mutawassithah. Kena basuhkan air. Itu dalam kitab Kashful Lisan ada disebutkan demikian. Na'udzubillah lah. Jadi ala kulli hal itu juga termasuk benda-benda yang melibatkan bersuci. Jadi syarak ni, fiqh ni luas lah, masya-Allah. Fiqh ni luas. Okey, tengok. Alat untuk bersuci. Dalam kitab fiqh yang lain disebut sebagai wasilah. Wasilah untuk bersuci ni apa dia? Itu ialah air. Maka pengarang akan bincang yang pertama sekali bab air ni. Alhamdulillah sekarang ni air banyak, alhamdulillah. Tanah. Maksudnya kita guna untuk tayamum. Atau batu, istinja. Lepas kita qada hajat, kita gunakan batu ataupun tisu. Calik batu, calik tisu, sah. Tak guna air pun tak apa. Nanti akan datang perinciannya, permasalahannya menggunakan batu, menggunakan tisu. Bukan sampai jangan tanya lagi. Ini bukan bab dia lagi. Ala kulli hal, ini wasilah-wasilahnya. Air, tanah, kemudian batu ataupun tisu seumpama dia. Syarat-syarat nanti kita akan belajar. Yang keempat ni wasilah untuk bersuci apa tu? Sertu. Sertu tu kita panggil bahasa dia macam samak lah. Ada yang mengatakan samak itu sertu, sertu itu samak. Ada yang menyebutkan sertu itu untuk kulit binatang yang boleh dimakan, samak untuk kulit binatang yang tidak boleh dimakan, seperti mana anjing dan juga babi. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok. Pengarang akan bincangkan satu persatu. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Alhamdulillah, senang. Kita duduk di mana-mana pun senang Tuhan buat kat kita ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Saya tak ceritalah apa bahasan, saya tumpuin fiqh saja. Sebab masa kita terhad. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib, bukan sunat. Tapi ada juga yang sunat. Contohnya kalau seseorang tu kentut.
Adakah kalau seseorang tu keluar lendir, kan? Lendiran. Contohnya wanita yang keputihan. Wanita keputihan jangan hukum semua najis. Kalau sekiranya keputihan itu keluar daripada bibir faraj, permukaan saja, berjalan banyak keluar keputihan, itu tak najis. Yang najis tu kalau keluar daripada kawasan yang tak sampai oleh zakar, dalam kitab fiqh sebut, maka baru namanya najis. Masuk dalam, perempuan tu rasa macam mana. Jika ada keluar lendiran macam tu, maka sunat kita basuh. Ada yang harus kita basuh. Kalau contohnya, kalau lepas kita kentut, seorang kentut, dia nak basuh dubur dia, maka boleh, tak ada masalah. Tapi di sini apa? Keluar daripada hadas dan juga najis, hukum dia wajib. Kan? Hukum dia wajib. Ada hukum sunat, ada hukum makruh. Tapi pengarang nak bincang sini hukum wajib apabila keluar hadas ataupun najis. Kerana telah ijma' ulama', iaitu sekata ataupun sebulat suara pendapat ulama' itu maksudnya ijma'. Sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Maksudnya apa? Para ulama' mengatakan kalau sesiapa yang mana lepas qada hajat, dia basuh guna air, ijma' para ulama' sepakat semua mengatakan hukumnya suci. Jadi kita nak tengok satu persatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Air yang sah dibuat bersuci. Air yang sah dibuat bersuci. Jadi air ni, apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang 3 daripada langit, 4 daripada tanah. Kita tengok. Air yang sah dibuat bersuci itu umum. Termasuklah air hujan, termasuklah air embun, nada dalam bahasa Arab. Dalam kitab-kitab yang lain disebut sebagai air salji. Kemudian air apa lagi? Air Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air hujan, air salji, ataupun hujan batu lah kita panggil, masukkan serius tu. Air sungai, ini masuk pula air yang keluar daripada bumi. Air sungai, air perigi, air mata air, lagi, dan lain-lain dengan tak kira sifat asalnya, sama ada airnya putih atau hitam. Keluar tu keluar air hitam, tak boleh ambil ni. Fiqh dia bukan tengok pada perasaan kita, geli ambil air hitam ni. Keluar pada bumi tu warna hitam, fiqh mengatakan hukumnya suci. Bukan dia kira pada perasaan kita ni. Fiqh bukan bincang perasaan, tapi fiqh dia bincang hukum. Keluar daripada tanah ni air sungai tu kelabu, sah. Keluar tu air sungai tu asalnya memang warna hitam, sah bersuci. Air keluar daripada bukit, air bukit hitam, merah, ungu, purple, warna apa sekalipun, tapi kalau itulah asal kejadiannya, maka jangan pelik, hukumnya suci. Takdirlah kalau satu hari nanti apa-apa yang berlaku, na'udzubillah lah, keluar air warna emas ke, warna hitam ke, kalau itu daripada asal kejadiannya, maka hukumnya suci. Dia kata lagi, atau jernih, atau keruh, air sungai keruh, tapi dia asalnya memang keruh, suci hukumnya, jangan risau. Atau masam, Allah, awak air sungai ni masam. Ada tak air sungai masam? Allah, saya pergi dulu di Amai Humaithara, makam Imam Syazuli, air tu payau, hampir dekat masam. Tapi itu memang asalnya macam tu, suci hukum dia. Atau masin seperti mana air laut. Jadi fiqh ni dia tak bincang geli ke, tak boleh lah masam-masam ni, tak boleh lah hitam-hitam ni, tak bersih apa. Tak, fiqh bukan bincang yang tu. Fiqh kata kalau ia asal daripada langit atau asal daripada bumi, maka hukumnya sah untuk kita nak buat bersuci. Sebab tu dia sebutkan wa afdalu miyahi qannaba. Kita tengoklah air yang terbaik ni dalam banyak-banyak ni kita sebut tadi tu, yang mana yang terbaik? Dalam matan Zubat sebut wa afdalu miyahi qannaba min asabi'in nabiyil muttaba yalihi zamzam summal kautsaru yalihi ma'u zamzam fal kautsaru summa falainu misra summa bakil anhar. Air yang paling terbaik iaitu air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Itu hanya dapat para sahabat. Yalihi zamzamu ma'u zamzam. Yang kedua air zamzam.
Minum setiap hari tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala nyasa niat tu minum. Ya Allah, jadikan aku ni faqih. Aku ni faham agama, ya Allah. Sihat tubuh badan, insyaAllah. Tu air zam-zam, Nabi kata berdasarkan apa yang kita niatkan. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Minum setiap hari, insyaAllah. Itu ranking yang pertama sekarang ni. Air zam-zam adalah ranking yang pertama, air yang terbaik di seluruh dunia, seluruh alam. Yang ketiga, air sungai telaga Sungai Kausar. Yang keempat, air sungai Nil. Ini semua dekat dunia ni. Sungai Nil tu pula ambil yang sumber asal di mana tu Edfu Aswan. InsyaAllah pergi situ minum. Saya dah minum dah, alhamdulillah. Okey, baik ya. Itu sikit perbahasan dia. Sekarang kita nak tengok pembahagian air. Bahagian air. Air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama namanya air suci. Pada dirinya zat tersebut suci dan menyucikan benda yang lain. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Tahirun. Mutahhirun, suci dirinya dan juga dia boleh menyucikan yang lain. Itu 2 bahagian. Dengan tiada makruh menggunakannya. Tak makruh sama sekali. Air paip sekarang tak makruh. Iaitu disebut sebagai apa? Air mutlak. Iaitu air yang tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Nanti kita ada pula mutlak munfakkin, mutlak muqayyadin, mutlak lazimin. Nanti kita akan tengoklah, kita akan sebut lagi. Umpama kita ambil air daripada dalam perigi atau dari paip, kita boleh sebut air sahaja dengan tak payah sebut air perigi. Orang tanya ni ayat apa ni? Tengok-tengok cawan. Air perigi ke ni? Kayak paip? Kayak kowe? Kita pun tak sebut ni mana. Kecuali kalau nak tanya lah. Kita tengok ni ayat ni. Tak selesai masalah. Orang terus faham itu air sahaja, kata perkara. Bersalahan air kopi. Air kopi ni apa? Tadi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab tadi tu dia panggil apa? Qaid munfakkin. Kaitkan dengan sesuatu tu yang boleh diasingkan. Tadi yang ni pula kait yang lazim. Contoh apa tu? Air kopi, air kelapa, air nyok. Bahasa Kedah panggil. Dia walaupun nampak putih, nampak putih, tetapi dia tidak boleh buat bersuci, tak boleh buat menyucikan yang lain. Air mawar sama jernih je. Bunga mawar kan warna putih tu kan. Kita rendam air mawar tu. Dulu buat silat. Air tu nampak putih. Cium-cium, oh bau mawar. Tengok. Dan lain-lain. Jika tidak disebut kopi atau kelapa atau air mawar, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Oh, aku hitam mana kita sebut, kalau sebut air kopi jelas faham terus. Air teh faham terus. Air mawar faham terus. Nanti kita akan bincang lah. Air mawar tu hukum dia macam mana. Sekejap. Sampai masa. Air ini, air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya tidaklah termasuk dalam golongan air yang mutlak. Bahkan termasuk ke dalam golongan air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan benda yang lain. Ini selesailah. Air mutlak ni alhamdulillah. Senang kita nak faham. Okay, jadi air mutlak ni pengarang akan berikan kepada yang makruh guna, yang tidak makruh guna, yang makruh gunanya. Sekarang ni yang tidak makruh guna. Itu air mutlak. Jadi akan datang pula yang makruh kita guna. Sekarang kita nak masuk. Air mutlak suci, tapi makruh kita guna dia pula. Tapi dia akan sebut nama lain pula kejap lagi. Apa mana Yang demikian tidaklah termasuk bekas silap. Yang kedua. Bahagian air yang kedua ni penting lah. Air suci. Ini bawa air apa ni? Air musyammas. Air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain juga. Tetapi makruh menggunakannya pada badan. Pada badan orang yang ditakuti kena sakit sopak. Maka sekarang pengarang akan bincang apa air suci tapi makruh hukum dia. Iaitu apa? Air yang mana kita sebut sebagai yang dijemurkan di bawah cahaya matahari. Tengok Atau bertambah kuat sopaknya.
atau jadi kekal sopoknya. Jadi makruh ni iaitu air yang terjemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Kita ambil bekas, letak di bawah cahaya matahari. Keadaannya dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi. Di negeri panas, air ini disebut sebagai air yang makruh digunakan. Kita panggil air musyammas. Syarat-syarat dia apa dia? Dijemur di bawah cahaya matahari. Menggunakan bekas yang boleh berkarat seperti mana bekas besi. Berada di bawah negara yang bersangatan panas. Kan? Contohnya macam Hijaz, Saudi. Kita ni, Malaysia. Tak panas. Tak terlalu panas. Jadi kalau letak di bawah cahaya matahari, kemudian kita gunakan terus, maka yang ni yang makruh. Dan gunakan pula pada badan. Kalau gunakan pada pakaian tidak ada masalah. Dalam keadaan panas-panas sekali pun tidak ada masalah. Yang masalah dia apa? Guna bekas daripada besi. Panas-panas lagi. Kan? Syarat dia jemur bawah matahari, bukan syarat jemur di bawah heater. Kan? Kalau terus gunakan pada badan, maka hukumnya makruh. Baik, sekarang ni Ustaz, soalan dia kat rumah kita ada heater, ada pemanas air, shower. Tekan saja. Adakah makruh kita gunakan air suam sendiri tu? Tak makruh. Kerana dia bukan cahaya matahari. Andai katalah kita ni, air tu kita recycle. Simpan. Tiba-tiba tu kita jemurkan dulu bawah cahaya matahari. Maka para ulama bincang mengatakan tak bolehlah. Kalau air tersebut guna pada badan, hukumnya makruh. Syarak tak suka. Kenapa? Boleh menyebabkan penyakit sopak ataupun bertambah kuat penyakit sopak dia. Putih-putih tu kan di badan tu. Putih-putih tu sopak. Teruk lagi sopak ni sampai mengelupas badan dia tu. Tu air sopak. Air sopak pula, penyakit sopak. Okey, yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak ataupun plastik. Jadi, kalau orang yang kaya sangat, dia jemur bekas emas di bawah cahaya matahari. Perak di bawah cahaya matahari, kaya terlampau ni. Dia ambil cuci badan dia untuk beruduk ataupun untuk mandi wajib, maka hukumnya tidak makruh. Tapi penggunaan emas tu bincang yang lain pula. Lambat tajuk lain. Air tu hukum dia apa? Tidak makruh kita guna. Kalau daripada emas, perak ataupun plastik. Kenapa? Emas, perak, plastik ni dia tak berkarat. Yang makruh dia guna bekas yang berkarat. Tembaga berkarat. Jadi emas dan perak tersebut kalau guna, airnya tidak haram. Yang haramnya bekas. Itu kena ada beza. Kita bincang baru bab ayat. Kemudian sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas. Pasal apa sangat panas ni? Walaupun heater kita ni, kita buka tapi kuat sangat panas. Kenapa? Tak boleh nak sempurnakan uduk bagi mantap, bagi elok. Ataupun sangat sejuk. Gedi. Sejuk sangat. Tu terlalu sejuk sangat. Contohnya guna apa? Air yang letak dalam air kita ambil beruduk. Kenapa? Dia menyebabkan tak boleh kita nak beruduk dengan sempurna. Hukumnya makruh. Walaupun tak dijemur di bawah cahaya matahari dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, andai kata kita jemur bekas air di bawah cahaya matahari, tetapi lepas tu dah panas, kita teduhkan dia, sejukkan dia, hilang panas, maka hilanglah makruh. Alhamdulillah, yang ni saya rasa lah. Jadi tuan-tuan dekat rumah, contohnya rumah flat. Siapa-siapa yang duduk rumah flat lah, bukan tuan-tuan lah. Duduk rumah flat, kalau rumah atas sekali tu dia ada tangki. Kadang-kadang buka tu panas terus. Jadi adakah itu hukumnya makruh? Jadi syarak bincang apa? Kalau air tu terlalu panas, hukumnya makruh. Kenapa tak boleh kita nak bersuci tu? Tak boleh nak sempurnakan suci. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tu kita buka paip daripada orang rumah atas, buka paip, adakah turun-turun tu jadi panas?
Setakatlah lah saya rasa dah kot. Dia jadi biasa je. Sebab ada proses-proses itu. Jadi ala kulihan, kalau sekiranya kita dah jemur air, tak mau bagi makruh, kita sejukkan dia dulu. Jemur di bawah tempat yang teduh. Okey, selesai nah. Jadi air mutlak kita selesai. Air musyammas kita selesai. Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makruh air musyammas ni, air yang dijemur di bawah matahari ni, kalau sekiranya tidak ada yang lain dah. Kan maksudnya kalau ada yang lain lagi. Kalau kata ustaz, yang tu je ada air yang di bawah jemur matahari tu, maka tak jadi makruh. Makruh ni kita ulang sekali lagi, makruh pada badan, tak makruh pada pakaian. Nak basuh pinggan silakan, tak ada masalah. Sebagian lagi mengatakan makruh itu digunakan bagi orang yang hidup. Jadi kalau untuk nak mandi jenazah guna air yang dijemur bawah matahari, bagi Imam Ramli tidak makruh. Tapi Imam Ibn Hajar mengatakan tidak makruh. Imam Ramli mengatakan makruh. Orang hidup ke orang tak hidup ke mati ya sama aja. Guna air ni untuk orang, maka hukumnya makruh. Okey, ada soalan? Tapi Imam Nawawi mengatakan apa? Kenapa Imam Nawawi mengatakan air yang dijemur di bawah cahaya matahari ini hukumnya tidak makruh? Okey, selesai. Air mutlak kita selesai. Air yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air musyammas selesai. Lagi pengarang ni masalah detail fakih. Dia akan sebut pula macam mana ustaz, air yang berkeledak, air yang berklorin, air yang berubah warnanya macam mana. Nanti dia akan bincangkan satu persatu. Nanti air mutlak ni, air mustakmal ni kita akan bincang. Kita akan tengok pula tentang permasalahan kaitkan dengan zaman sekarang ni, basuh menggunakan mesin basuh. Mesin basuh tu pula macam mana? Yang automatik ke, fully automatic ke, yang separuh automatik? Nanti kita akan bincangkan. Tentang air mutanajis, semut masuk, macam mana? Kalau sempat, kalau ingat, insyaAllah kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Okey nah. Ni pukul berapa dah? 8.45. Boleh lagi nah? Kalau boleh lagi kita akan masukkan tajuk bahagian yang ketiga insyaAllah. Kita baca sikit dulu insyaAllah. 8.45 dah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau cukup dah ustaz? Bahagian yang ketiga, ada soalan tak? Air mutlak, air musyammas ni ada soalan? Okey, baik, tengok. Kalau gitu kita tengok pada bahagian yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagian yang ketiga, air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan pada yang lain, iaitu tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Iaitu disebut sebagai air mustakmal, yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wudu yang wajib atau mandi yang wajib. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tak apalah, kita berhenti sini dulu insyaAllah. Air mutlak, air musyammas, malam ni baru mukadimah. Nanti tak ada beli kitab ni nah, ataupun kulit warna hijau. Nanti saya akan detailkan pula berkenaan dengan air mustakmal. Itu perbahasan yang akan datang insyaAllah. Jadi sekadar ini dahululah insyaAllah dari syarah, sebab saya ada kelas yang lain sekejap lagi. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Terima kasih banyak kepada surah An-Nur, bercahayanya, masya-Allah, section 20 Shah Alam. Mudah-mudahan Allah berkati kalian semua dan juga tuan-tuan perempuan semua yang menonton, yang share video daripada kuliah surah An-Nur pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kefakihan dalam agama insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca selawat Imam Syafi'i insya-Allah. Mudah-mudahan kata para ulama, siapa yang baca selawat Imam Syafi'i lepas mana pengajian, ilmunya lekat insya-Allah. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحان عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.